Mari kita berdoa. 我们来祷告。 Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk saat ini. 主啊，为着这个时刻，真的非常感谢你。 Mungkin banyak di antara kami dengan hati yang begitu susah dan gelisah datang kepada Tuhan. 主啊，或许在我们当中有一些弟兄姐妹是带着一个困苦的心、忧虑的心来到你的面前来敬拜你。 Dan sungguh Tuhan ketika kami tidak tahu harus pergi kemana dan berbicara dengan siapa, kami hanya dapat menemukan perlindungan yang sesungguhnya di dalam Tuhan. 主啊，真的，当我们不知道要向谁求助、要向谁求问的时候，主啊，我们只能来到你的面前，来到你的宝座前。 Di dalam ibadah ini Tuhan yang kami lakukan di rumah kami masing-masing, kami rindu Tuhan menyapa kami melalui firman-Mu. 主啊，在我们各家的地方，我们来敬拜你的时候，求你莅临在我们的当中。 Agar jiwa kami disegarkan dan pikiran kami dimurnikan. 主啊，求你来苏醒我们的灵魂，洁净我们的思想意念， Sehingga kami dapat melanjutkan hidup kami dalam kekuatan dari Tuhan. 好让我们靠着主的力量来继续过我们的生活。 Pakailah hamba-Mu dalam segala keterbatasannya bersama dengan penterjemah pada saat ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. 主啊，求你使用你两位这个卑微的仆人，来正确的传扬主你的道。 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 我们祷告祈求是奉主耶稣基督的名， Amin. 阿门。 Saudara, hari ini tema firman Tuhan adalah the greatest delight atau sukacita terbesar. 弟兄姐妹，今天早上我们思想的主题就是最大的喜乐。 Mari kita membuka Alkitab kita dari Yesaya pasal yang ke-42 ayat 3 dan 4. 我们打开我们的圣经，是在以赛亚书第42章第3、第4节。 Saya akan terlebih dahulu membacakan di dalam bahasa Indonesia dan kemudian akan dilanjutkan dengan bahasa Mandarin. 我先用印尼语为大家读，接下来再用华语读。 Demikian bunyi firman Tuhan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. 压伤的芦苇它不折断，将残的灯火它不吹灭，它凭真实将公理传开，它不灰心也不伤胆，直到它在地上设立公理，海岛都等候它的信回。 Saudara, suatu kali Saint Augustine atau yang kita kenal dengan nama Santo Agustinus, Bapak Gereja yang hidup di abad yang keempat pernah mengatakan demikian. 有一次呢，活在第4世纪的教会之父就是奥古斯丁，曾经这样子说： Bad times, hard times, this is what people keep saying. But let us live well and times shall be good. 他说，这个不好的时期、艰难的这时期，这都是人们一直在说的。当然，我们活得好，时代会美好。 Saudara, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan waktu yang buruk, waktu yang berat, itulah yang selalu dikatakan oleh orang setiap saat. Tapi mari kita belajar untuk hidup dengan baik, sehingga waktu pun akan menjadi baik bagi kita. Saya rasa tidak usah diterjemahkan lagi ya Pak ya, untuk bagian ini. Benar sekali apa yang dikatakan oleh Santo Agustinus ini saudara-saudara. 是的，这个奥古斯丁所说的话是真的。 Siapa yang hari ini tidak mengatakan bahwa saat ini adalah saat yang buruk, saat yang berat bagi kita semua? 有谁在这个今天的这个时期没有说这个就是很艰难、很困难的时期呢？ Saudara, pandemi global ini, COVID-19 ini sungguh amat sangat mengguncang dunia sampai hari ini. 直到今天，这个疫情震撼了整个世界。 Hidup terasa begitu berat dan banyak orang menjadi putus asa, saudara-saudara. 我们的生命都觉得那么的困难，每个人都忧虑、灰心。 Banyak orang merasa ditekan oleh rasa takut dan khawatir entah bagaimana untuk melanjutkan kehidupan ini.
有许多人受到很大的压力，内心都充满了这个忧虑，也不知道要向何处去走。 Satu kali seorang jemaat, saudara-saudara, seorang pengusaha berbicara dengan saya melalui chat WhatsApp. 有一天呢，有一位商人在他的这个短信的这个谈话中向我说， Dan beliau mengatakan tiap hari mumet kita Bu, katanya. 他说每一天我们都很头痛， Terus berpikir bagaimana ngebalance biaya-biaya. 一直不断去想怎样去平衡这个所有的这个费用。 Hidup terasa begitu melelahkan dan tidak tahu sedang berjalan kemana. 我们这个生命是那么的疲倦，也不知道要往何处去走。 Saudara, mungkin banyak dari antara kita juga mengatakan hal yang sama. 弟兄姐妹，或许在我们当中也有许多人有这样的说法。 Nah, cuplikan dari hidup yang begitu lelah dan sampai remuk itu pernah dialami oleh bangsa Israel di masanya. 像这样疲倦、这个破碎的这个生命呢，也曾经以色列民经历过。 Dan itu digambarkan dengan sangat jelas oleh Nabi Yesaya dalam nubuatan mesianik yang dijuduli The Servant Song, bagian yang kita baca hari ini. 这个部分呢，很清楚的，以赛亚先知在他称之为这个仆人之歌，就是刚才我们所读的那些经文，记载了非常的清楚。 Saudara, menarik sekali bagaimana Yesaya menggambarkan kelelahan jiwa bangsa ini, manusia pada umumnya, dengan mengambil ilustrasi dari dua jenis tanaman, saudara-saudara. 很有趣的，以赛亚先知他使用了这两种植物来描述这个人类灵魂的这个疲乏。 Dan itu disebutkan di dalam teks ini yang kita baca tadi dengan kata buluh dan sumbu. 就是在我们刚才所读的经文，有读到这个芦苇，还有这个灯芯。 Saudara, untuk kita ketahui buluh itu semacam tanaman kalau kita kenal di Indonesia ini seperti alang-alang begitu. 芦苇呢是一种植物，在印尼呢，我们就知道它就像一种草类的这种植物。 Dan sumbu itu kita kenal dengan istilah tanaman rami kalau di Indonesia. 我们也这个灯芯呢，我们在印尼也知道，它就好像那个亚麻植物之类的。 Jadi mari kita kenali sebenarnya dua tanaman ini apa, sehingga Yesaya memakai ini sebagai sebuah ilustrasi atau penggambaran yang sangat baik dalam teks ini. 好，让我们更清楚的来了解这两种植物的这个具体的情况是怎样的。这个植物，好，让我们更了解以赛亚在这个两节经文所说的。 Saudara, sebenarnya dua jenis tanaman ini sangat mudah sekali tumbuh di wilayah tropik, apalagi seperti di wilayah Mediterania atau Timur Tengah. 这两种植物呢，很容易生长在这个热带地区或在中东地区的那种气候。 Dan melihat dari jenisnya, maka kita ketahui bahwa kedua jenis tumbuhan ini merupakan tanaman yang sangat kuat, memiliki banyak jenis dan fungsi sebenarnya. 我们看到它有许多的种类，它们这两个植物呢是非常这个坚固的。 Buluh itu adalah tanaman yang tingginya mencapai 3,6 meter. Jadi ini tanaman yang sangat tinggi sekali. 芦苇呢，这个植物的它的这高度可以达到3.6米的这个高度。 Nah, jika buluh ini dapat berfungsi dengan baik, saudara-saudara, dahan dari tanaman ini bisa digunakan untuk berbagai hal. 如果呢，这个芦苇可以发出很好的这个功能的话呢，那么它可以使用在很多的这个方面。 Karena kuat, maka buluh ini bisa dipakai untuk menimbang. 因为它很坚固，所以它可以拿来称东西。 Karena panjang, dahannya dapat dipakai untuk mengukur. 因为它的个树枝很长，所以可以拿来量东西， Dan bahkan bisa dijadikan alat musik seperti suling. 也可以拿来做乐器，像这个笛子， Bisa dipakai sebagai tongkat. 也可以拿来做棍子， Dapat dianyam menjadi alas kaki atau keranjang multiguna. 也是可以把它做成这个鞋子或者这个多功能的这个篮子， Bahkan dapat diolah menjadi minyak wangi, saudara-saudara. 甚至也可以把它做成香水。 Itulah yang kita pahami tentang buluh dengan fungsinya. 这个就是我们以它的功能来了解到这个芦苇的这个植物。 Satu lagi tanaman yang disebut adalah sumbu. 另外的一个植物呢，就是灯芯。 Di Indonesia kita kenali sumbu ini seperti kain lintingan untuk
menyalakan api, baik itu di lampu, di kompor, ataukah di batangan lilin, saudara. 这个灯芯呢，在印尼我们都知道，它是用这个布来卷成的，就是把它放在这个灯里面，或者炉里面，或者在蜡烛里面拿来点燃火的。 Kalau saudara membaca di dalam versi bahasa Inggris, maka kata ini diterjemahkan dengan istilah flax yang artinya seperti tadi saya katakan tanaman rami. 如果我们读这个英文版本的圣经呢，它被翻成为 “flax” 这个字，意思就是亚麻植物。 Nah, tanaman rami ini dikenal sejak ribuan tahun lalu sebagai tanaman yang kayunya itu memiliki serat yang sangat halus, bahkan lebih halus dari kapas, saudara-saudara. 这个亚麻这个植物呢，就几千年前人家都已经知道了，因为它的这个树木的里面的这个纤维是非常细，像这个棉花一样。 Namun meskipun demikian halusnya, serat dari tanaman rami ini sangat kuat sekali. 就算它的纤维是非常细，但是它是非常坚固的， Sehingga tidak mudah patah dan tidak mudah menjadi hancur. 所以它不容易被折断，也不容易被这个破坏。 Nah, biasanya serat tanaman rami ini diolah sebagai bahan baku untuk membuat kain linen atau tekstil, saudara-saudara. 通常呢，它的纤维呢，可以把它做成要做这个麻布的这个材料。 Nah, di dalam catatan Alkitab, kain linen ini banyak kali digunakan oleh para raja atau para imam karena serat kainnya sangat halus sekali memang. 在圣经的记载里呢，这个麻布呢，常常是使用来做君王或者祭司们的衣服的。 Nah, karena seratnya yang sangat kuat, maka dari tanaman rami ini dapat dijalin seperti jala, tali, gulungan benang, begitu dan sebagainya yang bisa dilakukan sangat banyak sekali melalui tanaman rami ini. 因为它的纤维是非常坚固，通常也是可以把它做成这个网、绳子、线，还有布之类等等的。 Nah, kain yang dihasilkan dari tanaman rami ini biasanya banyak dipakai orang untuk menghangatkan tubuh dan kemudian untuk bisa menahan angin yang kencang sehingga mereka tetap merasa nyaman dengan apa yang mereka pakai. 通常呢，这个亚麻植物所做出来的这个布料呢，可以用来这个暖身体，拿来挡风的还有等等。 Bahkan oleh karena seratnya yang sangat tinggi itu tanaman rami ini dapat dijadikan olahan makanan yang memberikan rasa kenyang yang panjang bagi seseorang yang makan. 也因为它的纤维是非常高，也可以拿来做成食物，可以使人吃得饱。 Nah, kalau kita lihat dari apa yang dikatakan oleh Yesaya mengambil dari dua jenis tanaman ini, maka sesungguhnya kita bisa temukan bahwa tanaman ini sungguh sangat hebat kegunaannya. 如果以赛亚用这两种植物来描述的话呢，那么这个两种植物其实是非常坚固的。 Nah, bukan hanya masalah hebat kegunaannya, tetapi tanaman ini menggambarkan kekuatan, keadaan yang apabila berfungsi dengan baik itu sangat luar biasa kuat. 它不只是坚固，还有很多的功能。只要它可以发出它正确的功能的话，有可以使用在很多的地方。 Namun saudara perhatikan di sini, Yesaya tidak bicara tentang kehebatan fungsi dari kedua tanaman ini. 但是我们来注意到，以赛亚却没有谈到这两种植物，它的这个好的功能，它能发挥的它很好的功能。 Tetapi dia bicara tentang buluh yang terkulai dan sumbu yang pudar. Yang berarti keduanya sudah tidak dapat lagi menjalankan fungsinya dengan baik. 他是谈到这些伤害的芦苇，还有僵残的灯火，是没办法再发出它应该发出的功能了。 Saudara, bulu yang patah terkulai atau the bruised reed itu merupakan gambaran dari kehancuran kelemahan yang sangat parah. 这个压伤的芦苇是正在描述一个很惨的一个破坏的情况。 Dan sumbu yang pudar nyalanya atau the smoking flax itu juga memiliki gambaran yang sama, yaitu kondisi yang redup, suram, tidak lagi bisa memancarkan apa-apa, memancarkan cahaya dari kehidupannya. 还有僵残的灯火，也是同样描述一个暗淡的情况，已经没办法再照亮了。 Nah, sesungguhnya ini adalah gambaran
yang sangat kontras sekali dan sangat menyedihkan sekali tentang kondisi bangsa Israel. 这个其实正在描述当时以色列民很惨的一个情况。 Mereka yang seharusnya kuat, seharusnya hebat, seharusnya penuh dengan semarak. Namun saat itu semua terasa hilang, tidak ada lagi kekuatan, tidak ada lagi sinar, tidak ada lagi kehidupan yang efektif dapat berjalan. 其实他们应该是很坚强的，他们应该是非常活跃的，但是当时他们失去了这一切，他们已经没办法在他们的生命当中过一个很有效率的生活了。 Dan semua terasa hampa, terasa hancur, terasa redup, dan itulah gambaran kehidupan tanpa pengharapan, saudara. 一切都感到虚空，一切都感到很暗淡，觉得他们的生命、他们的生活已经没有盼望了。 Saudara melihat gambaran kehidupan yang digambarkan oleh Yesaya tentang bangsa Israel ini sungguh mengingatkan saya tentang kondisi banyak anak-anak Tuhan hari ini. 当以赛亚来描述以色列民当时所面对的艰难的这个时期的时候呢，就提醒我想起今天有许多的上帝的儿女们面临到同样的情况。 Kita yang tadinya merasa kuat, merasa bisa melakukan banyak hal, bisa menghandle masalah, bisa melakukan begitu banyak dalam kehidupan, tiba-tiba harus berhenti begitu saja. 我们之前都觉得自己能处理许多的事情，我们非常的能干，但是呢，一瞬间这一切都好像不见了，我们好像什么都不能做了。 Nah, jangan-jangan banyak di antara kita yang telah menjadi buluh yang terkulai dan sumbu yang pudar nyalanya seperti yang dialami oleh bangsa Israel di masa itu. 搞不好在我们当中有许多弟兄姐妹，就像以色列民当时所面对那种艰难的时期，就好像那些压伤的芦苇，还有僵残的灯火一样。 Saudara, kita sungguh lelah mendengar berbagai kisah tentang kematian, tentang penyakit, tentang kehancuran usaha, tentang kehilangan pekerjaan, tentang resesi ekonomi, tentang kelaparan yang dialami banyak orang saat ini. 我们今天听到那些有关于死亡的消息、疾病的消息，这个失业、破坏，还有经济危机，还有失去工作等等的那种消息，听到了觉得非常的疲倦。 Saudara, mungkin kita bertanya, kemana semua semarak dan sukacita hidup yang pernah kita rasakan itu? 或许我们会问，我们那些曾经所拥有的这个喜乐与火药去了哪里呢？ Dan kemana semua semangat dan optimisme dalam menjalani hari-hari? 我们每一天充满信心、充满精神所过的生活，那种精神去了哪里呢？ Bahkan di dalam hati terus kita bertanya sampai kapan situasi ini terjadi seperti ini dan kita bisa bertahan. 甚至在我们的心里在问说，我们还能维持多久呢？ Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa kondisi ini nampaknya tidak mungkin pulih dalam 1-2 tahun ke depan. 有些人甚至这样子说，像这种情况，在1-2年之内也无法这个过去。 Saudara, begitu banyaknya berita yang menyesakkan hati ini sampai kita merasa bahwa diri kita ini seperti buluh yang terkulai dan sumbu yang pudar nyalanya. 所以那么多的在这个艰苦的这个情况之下，我们就感觉到，我们就好像那个压伤的芦苇，还有僵残的灯火一样。 Tapi saudara perhatikan di sini apa yang dikatakan oleh Yesaya. 但是我们在这里注意到以赛亚所说的是什么？ Bahwa bulu yang terkulai itu tidak akan diputuskan dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan. 他说：“压伤的芦苇它不折断，僵残的灯火它不吹灭。 Jika memang tidak ada maksud dipatahkan dan tidak ada maksud dipadamkan, mengapa dibiarkan terkulai dan menjadi pudar? 如果没有意思要把它这个压伤，也没有意思要把它这个吹灭，那么为什么要把它这个压伤，还有要把它僵残呢？” Saudara, saya sungguh tertarik dengan apa yang dikatakan oleh seorang teolog bernama Richard Sibbes tentang teks ini. 我对于有一位解经家 Richard
他这样子说，我对他所说的话感到非常有兴趣。 Dan dia katakan the good effect of bruising is repentance, and this bruising makes us set a high price upon Christ. Artinya efek yang baik dari terkulai ini adalah pertobatan. Dan keterkulaian ini membuat kita dapat lebih menghargai mahalnya harga karya Kristus bagi kita. 他说呢，这个压伤最好的影响就是使我们悔改。 然后这个压伤呢，也是让我们更珍惜主耶稣基督昂贵的作为。 Saudara, bukankah kondisi ini benar-benar menuntut kita untuk berbalik kepada Tuhan Sang Pencipta kita dan yang mempunyai kehidupan ini? 岂不是像这样的情况之下呢，使我们再回到主的面前？我们主是创造这个宇宙万物的主，他也是掌管生命的主。 Saudara, kemudian teolog yang bernama Richard ini melanjutkan demikian. Seharusnya orang Kristen tidak menjadi hilang dalam keterkulaian atau keremukannya kalau dia dapat melihat bahwa ini adalah jalan kita kembali kepada Allah. 这位神学家就是 Richard， 他接下来这样子说：“他说，基督徒在他的这个被压伤、破碎的时候，他不会质疑这个失踪。如果他能觉悟到回到上帝的这个道路上。” Saudara, di dalam Alkitab itu tercatat banyak sekali kisah dari orang-orang yang pernah diremukkan dengan begitu hebat, namun kemudian dipakai Tuhan luar biasa. 在圣经上记载许多一些人物呢，被主这个压伤之后呢，他们之后被主重用。 Misalnya kalau saudara ingat nama Petrus. 如果我们记得彼得， Kita dapati dia pernah merasa begitu remuk meratapi dirinya sendiri ketika dia mendapati dirinya menyangkali Tuhan dan gurunya itu pada saat Yesus digantung di kayu salib. 就是彼得，当他为自己而哭的时候，他感到是非常的这个破碎，因为他否定了他的老师，他否定了被钉在十字架上的主耶稣基督，因为他怕他的生命与他扯上关系。 Tapi saudara tahu bahwa keremukan hatinya itu justru membawa Petrus pada pertobatannya yang sejati. 但是弟兄姐妹，你们知道吗？就是因为这个彼得的心破碎之后，带领他真正的悔改。 Dan Tuhan mengangkat Petrus dari keremukannya dan kemudian dipulihkanlah dia sehingga dia terus menjadi pelayan Tuhan sampai mati sebagai martir. 所以在他的被压伤当中，主再次的把他举起来，一直到最终他成为忠心主的门徒。 Daud juga pernah merasa hidupnya begitu remuk di hadapan Tuhan dan dia menderita karena tangan Tuhan seperti meremukkan tulang-tulangnya dan menekan dia dengan begitu berat sampai sumsumnya menjadi kering, demikian dia katakan. 大卫也曾经在他的生命当中感到非常的这个破碎，就因为呢，主的手那么沉重压在他的身上，甚至好像压断他的骨头，甚至也是使他的这个骨髓枯干。 Namun kondisi itu membawa dia pada pertobatan yang sesungguhnya. 但是像这种的情况，却带领他回到真正的悔改。 Saudara bisa temukan tuh di dalam pasal 32 dari Mazmur, dia katakan, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. 在诗篇32篇那边第5节那边，大卫说：“我向你陈明我的罪，不隐瞒我的恶。” Satu lagi nama saya sebutkan yaitu Raja Hizkia juga punya pengalaman yang serupa. 西西家王也是有同样的一个经验。 Di dalam Yesaya 38 ayat 13 dan 17 di situ dikatakan, aku berteriak minta tolong sampai pagi, seperti singa demikianlah Tuhan menghancurkan segala tulang-tulangku. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari kebinasaan, sebab engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanku. 在以赛亚书38章13跟17节，西西家王这样子说：“我使自己安静，直到天亮。他像狮子折断我一切的骨头，从早到晚，他要使我完结。看哪，我受大苦，本为使我得平安。
你因爱我的灵魂，便救我脱离败坏的坑，因为你将我一切的罪扔在你的背后。 Saudara, kalau saudara rajin membaca Alkitab dan saudara akan temukan begitu banyak orang-orang yang tadinya remuk sekali kehidupannya, namun kemudian Tuhan membangkitkan dia kembali karena mereka berjumpa dengan jalan Tuhan yang sesungguhnya. 弟兄姐妹，如果你们常读圣经的话，那么就会发现，在圣经里面有许多的那些人物曾经被主压伤之后，主再次的把他举起来，因为他们寻找了回到上帝的道路上。 Dan itulah pertobatan saudara-saudara. 这就是所谓的悔改。 Saat kita menyadari bahwa kita sungguh butuh Tuhan dan kita tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Tuhan. 当我们觉悟到，如果没有依靠主，没有回到主那里，我们什么都不能做。 Saudara, bruise and faint, remuk dan pudar adalah hal yang sangat mungkin terjadi pada diri kita. 弟兄姐妹，所谓的这个压伤和这个僵残，很可能就发生在我们的身上。 Jangankan kita, bahkan Yesus Kristus pun mengalaminya. 不止我们，主耶稣自己也亲身经历过。 Yesaya dalam nubuatan mesianiknya mengatakan, saudara-saudara, He was bruised for us. Dia diremukkan oleh kejahatan kita. 以赛亚这样在他的这个对这个救世主的这个预言里所说的，他说：“哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。” Nah, di sini kita menemukan bahwa Yesus itu dihancurkan demi kita memperoleh jalan selamat. 这个意思就是主耶稣被这个压伤，是为了我们得到救恩。 Jadi sadarkah saudara bahwa kehancuran yang kita rasakan sekarang, keremukan yang kita rasakan sekarang sungguh dapat membawa kita kembali pulang ke dalam jalan Tuhan itu. 弟兄姐妹，你们知道吗？今天我们在我们身上所发生的这一切的这个困难、这个破坏、这个压伤，会带领我们回到主那里的。 Dan itulah sebabnya meskipun kita terkulai atau kita remuk namun tidak patah. Meskipun kita pudar nyalanya namun tidak padam. 所以说，我们虽然被压伤，但是不被折断；我们虽然是僵残，但是却不被吹灭。 Karena disinilah kemudian saya katakan bahwa hanya sang hamba Tuhan itu, yaitu sang Mesias, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang mampu mengembalikan buluh yang terkulai dan sumbu yang pudar itu kembali pada fungsinya yang sebenarnya. 所以以赛亚先知呢，在这段经文这里说呢，这个压伤的芦苇它不折断，僵残的灯火它不吹灭，只有主耶稣基督 才能恢复这一切，来发出它真正的功能。 Kenapa hanya Yesus yang mampu melakukannya? 为什么主耶稣才能做得到呢？ Karena dia sendiri mengalami bagaimana dia diremukkan dan dihancurkan. Bahkan dia disalib dimasukkan ke dalam lubang kubur. 因为他自己经历到，他被这个压伤、被这个破坏，甚至被钉在十字架上，被这个埋葬。 Namun kita tahu bahwa ketika dia diremukkan dia tidak hancur, ketika dia dimasukkan ke dalam lubang kubur dia bangkit dari kematian. 但是我们都清楚知道，当他被这个压上的时候，却不被破坏；当他被埋在这个埋葬的时候呢，他却复活了。 Dan yang terjadi pada diri Yesus inilah yang kemudian membuat Yesaya dapat mengatakan di ayat yang keempat yang tadi kita baca. 所以这个主耶稣所经历了这一切。 以赛亚在第4节那边这样子说 bahwa dia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai. Demikian Yesaya mengatakan tentang Yesus. 以赛亚这样子说，他不灰心，也不伤胆。 Jadi saudara, benar yang dikatakan oleh teolog tadi yang saya kutip, bahwa sesungguhnya keremukan kita itu adalah jalan pertobatan kita untuk kembali kepada Tuhan. 所以刚才那位哲学家所说的是对的。当我们这个 正在处在这个被压伤的时候呢，就是我们可以回到主的面前悔改的道路。 Mungkin selama ini kita merasa diri kita hebat. 有可能在这么久以来，我们认为自己很能干， Mungkin selama ini kita merasa diri kita kuat.
或许这么久以来，我们认为我们自己是非常坚固、坚强的。 Mungkin kita merasa bahwa selama ini kita bisa menyelesaikan begitu banyak masalah. 或许我们也认为我们可以这个处理许多的事情。 Saudara, saat ini kita sungguh merasa remuk, terkulai, dan pudar. 这时候，我们真的觉得我们自己已经被压伤和僵残了。 Dan sungguh kita mendapati diri kita sebagai orang yang begitu lemah tanpa kekuatan. 我们也发现我们自己是非常的无能为力。 Bukankah seharusnya memang benar bahwa kita harus kembali lagi kepada Tuhan, bertobat dari segala kesombongan kita? 岂不是我们真的要从我们的骄傲里回到主的面前悔改吗？ Saudara, itulah sebabnya kenapa Yesus mengatakan ketika dia ada di bumi ini, mari datang kepadaku semua kalian yang letih, lesu, berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. 所以当主耶稣还在这个世界的时候，他曾经对众人说：“凡劳苦当重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。” Pergilah ke seluruh sudut dunia ini dan saudara tidak akan pernah menemukan yang disebut dengan kelegaan. 你们可以走遍这个全世界各角落，你们都不能寻找到所谓真正的安息。 Namun ketika pertobatan itu terjadi dan kita kembali ke jalan Tuhan, disitulah kita akan temukan kelegaan. 但是当我们真正来到主的面前悔改，回到他那里的时候，我们才会寻找到真正的安息。 Jadi kalau kita ditanya saudara-saudara, apa kesukaan terbesar kita di tengah masa yang sulit ini? 如果人们问我们说，在这个艰难的时期，你最大的喜乐是什么呢？ Kita bisa menjawabnya dengan confident, dengan yakin. My greatest delight, kesukaan terbesarku adalah ketika dalam keremukanku aku dapat berjumpa dengan Tuhan. Dan dia membawaku kembali pulang dalam rengkuhan kasih dan damai-Nya. 我们可以充满了信心这样的回答：我最大的喜乐就是在我这个被压伤的时候，我可以遇见主，并且主会带领我回到他的平安，并且和他的这个慈爱的怀里。 Demikian berita firman Tuhan ini disampaikan dan kiranya menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian. Untuk kita terus mengingat pulang kepada Tuhan. Dan kemudian saudara akan temukan kelegaan di sana. 主的话就到此，弟兄姐妹，请你们记住，我们要回到主的身边，我们就才能得到真正的安息。 Mari kita berdoa. 我们来进入祷告。 Kiranya Tuhan Allah yang penuh dengan rahmat 充满慈爱的天父， memberkati hati kami dan pikiran kami serta menenangkannya. 求你赐福我们的思想、我们的意念，也安静我们的心。 Membuat kami berkesempatan di masa seperti ini untuk melihat kembali kehidupan kami. 使我们在这个艰难的时期，再次的来检讨我们的生命。 Jangan-jangan selama ini memang kami telah menjadi begitu sombong dengan kemegahan kami Tuhan. 搞不好这么久以来，我们夸耀自己、骄傲， Kami merasa mampu dan kami dapat melakukan banyak hal. 我们觉得自己很能干，能做许多的事。 Namun melalui situasi semacam ini Tuhan menginginkan kami kembali kepada Tuhan. 主啊，但是就像在这个艰难的时期，你要我们回到你的身边， Dan kembali lagi merasakan pertobatan yang sejati di dalam Tuhan. 再次回到主那里，感受到真正的悔改。 Karena hanya sesungguhnya di dalam Tuhan sajalah kami menemukan kesukaan terbesar dalam hidup di dunia ini. 真的，只有在这个世界，只有回到主那里，我们才能找到 Terima kasih. 真正的喜乐。 Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 谢谢主，我们祷告祈求是奉主耶稣基督的名， Amin. 阿门。